Contohnya dirahmati Allah, kita telah membaca berkenaan beberapa golongan yang tidak boleh mencium bau syurga. Kita dah baca beberapa golongan yang tidak boleh masuk syurga, seperti anak-anak yang derhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, orang yang dayus, dan orang yang suruh-suruhan berbuat zina, menjadi bapa ayam, menjadi ibu ayam, menjadi broker dan sebagainya. Sekarang kita tengok pula 19 perkara yang Allah Ta'ala, yang Nabi Muhammad sebut kepada kita, yang menyebabkan kalau kita termasuk salah satu daripada 19 perkara itu, menjadikan kita ditolak amalan, tidak diterima amalan kita, dan tidak terangkat ibadat kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam 19 golongan yang akan kita baca pada hari ini. Adapun yang telah tabi'lah daripada beberapa riwayat yang banyak dihimpunkan orang-orang yang diharamkan Allah Ta'ala daripada keampunan bagi segala dosa. Ada 18 golongan. Pada malam yang diampun beberapa banyak dosa daripada sekalian makhluk, iaitu malam nisfu Sya'ban. Kerana banyaknya kebajikan dan rahmat di dalam malam nisfu Sya'ban, melainkan orang-orang yang akan kita datang sebutannya ini tiada diampunkan oleh Allah, sehinggalah mereka itu bertaubat dengan taubat yang nasuha. Malam nisfu Sya'ban, ya, lagi tak apa lama kita nak sampai dah nisfu Sya'ban, adalah malam yang diangkat amalan dan diampunkan dosa. Tetapi bagi 18 golongan ini tidak terangkat amalannya, malah tidak diampunkan dosanya, sehinggalah mereka bertaubat dengan taubat nasuha. Yang pertama, Al-Qatil. Yang pertama, manusia yang tidak diterima ibadat dan tidak diampunkan dosanya ialah pembunuh. Orang yang membunuh orang dengan tiada hak. Orang yang membunuh orang lain dengan tiada hak. Bunuh ni banyak jenis tuan-tuan. Tu yang duk campak budak tepi jalan, dalam surau, dalam longkang, tu kira pembunuh tu. Tak suka dengan anak, malu bila dapat anak, campak mata-mata sekarang. Ada yang dibawa lari dengan anjing, ada yang dipam dalam tanah, beranak-beranak dipam dalam tanah. Ada yang di blend lagi, ambil blender tu dia buat blend, buang kat longkang, takut orang kena. Dia tak dia manusia. Ada yang simpan dalam laci, ada yang taut bawah surau. Macam-macam pembunuh sekarang. Itu pembunuh dalam bentuk orang yang berzina dapat anak. Pembunuhan sekarang ni tak sampai pada satu tahap nyawa sudah terlalu murah. Lebih murah daripada harga besi buruk. Nak dapat besi buruk, dibunuhnya jaga dua orang, siap dengan kerat telinga lagi. Nak dapat laptop RM500, dia bunuh isteri orang, dia bunuh anak orang, dia bunuh pembantu rumah orang. Murahnya nyawa sekarang hanya kerana RM500. Malah mungkin kerana RM20 kita boleh bunuh orang dah sekarang. Terlalu mudah. Dalam Islam, sesiapa yang membunuh ahli keluarganya sendiri, kalau adik bunuh abang, atau abang bunuh adik, atau anak bunuh mak, maka hukumnya adalah putus silaturahim. Maksud putus silaturahim, segala harta pusaka tidak boleh diberikan kepada orang yang membunuh ahli keluarganya. Malah ketika pengkebumian pun tidak dibenarkan datang menyaksikan pengkebumian orang yang dia bunuh. Ada orang yang tak setuju dengan isteri, dengan suami dibunuhnya pasangan hidup. Ada yang cekik sampai mati, ada yang upah orang lain bunuh. Ada juga yang membunuh orang dengan sihir, disantaunya sampai mati yang Allah. Baru ni saya pergi Kuala Kangsar, satu orang datang jumpa saya, kurus kering tu kan. Kurus semualah, jalan macam rangka hidup, kena santap. Tengok muka, tengok urat, tengok tangan ni, ya Allah, rangka yang ada kulit. Tak tahu Ustaz, macam ni lah Ustaz, tunggu mati saya. Batuk dah, ada darah batuk.
Ni, dalam hati hamba Allah ni, dengan tukang sihir, dengan tok bomo, dengan tukang upah, dipanggil sebagai pembunuh. Daklah mengerjakan sihir, mengamalkan sihir, bunuh orang pula, berapa banyak dosa. Jadi tuan-tuan, ini bentuk-bentuk peringkat yang dipanggil sebagai pembunuh. Selagi mana tak taubat nasuhah, semayanglah macam mana pun Allah tidak terima amalannya. Yang kedua ar-raf, iaitu orang yang mengkhabarkan daripada yang telah lalu yang tiada sabit ambilnya yang sahih, seperti orang yang bercetera, bahari dan berhubung. Apa dia ar-raf? Ar-raf ini tuan-tuan, maknanya ialah dalam bahasa tuan-tuan, tukang telek, ataupun kita sebut sebagai bomo. Dia ada dua yang hampir. Satu nama dia kahin, satu lagi nama dia ar-raf. Dua-dua ni dekat nak serupa. Tetapi ar-raf ini ialah kita lebihkan sebut sebagai orang telek. Seperti dia mengetahui sebab apa berlaku, bagaimana berlaku, di mana berlaku, benda tu sekarang ada di mana. Nama dia ar-raf. Tuan-tuan hilang kereta, tuan-tuan pergi menengok pada dia. Dia pun ambil mangkuk, dia tengok dalam mangkuk. Oh, kereta tuan-tuan ada di Teluk Intan. Kereta kamu ni ada Teluk Intan. Siapa yang curi untuk bomo? Yang curi itu. Mana dia tahu? Dalam air ni cuma kosong. Dia tahu. Nama dia apa? Ar-Raf. Tuan-tuan pergi ke rumah dia berdosa, tuan-tuan percaya cakap dia berdosa, tuan-tuan bagi upah pada dia pun berdosa. Ataupun tuan-tuan sakit, batuk tak berhenti, malam tak boleh tidur, gatal dada, menyucuk-nyucuk, takut sakit kepala ni macam disikap, pergi berubat dengan orang. Kita pun tanya dengan Tok Bomo, siapa yang buat saya ni Tok Bomo? Oh, bukan orang lain, kawan kamu juga. Bukan orang lain. Orang dia macam mana? Orang dia berjanggut, janggut muda putih dah, berserban pula, siap dengan baju merah lagi malam dah. Kita dah menuduh orang. Bila kita dah percaya kepada dia, namanya ialah ar-raf. Hukumnya adalah syirik. Ditolak semayang, tak ada pahala. Bawa kitab sampai lekang kitab, tapi percaya kepada dia adalah haram. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Begitu juga dengan mencuri. Tuan-tuan orang masuk dalam rumah curi barang mas. Tuan-tuan pergi kepada satu bomo, dia ambil satu mangkuk besar, dia jampi, dia ambil kertas A4, dia masukkan dalam mangkuk dan dia tarik mangkuk tu keluar gambar. Ini nama dia bomo photostat. Subhanallah. Saya tak bohong, ini betul ada tuan-tuan. Malah gambar photostat dia pun saya pernah tengok. Datang satu timbalan pengarah satu jabatan, rumah dia kena masuk 25,000 hilang. Siap rahmat, handphone, jam, lapar, kos semua sekali 25,000. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa dengan bomo photostat. Bomo photostat tu tunjuk gambar satu lelaki-lelaki tengah duduk tersengih. Ni tak gambar orang ni. Saya kata mana tu Haji Sam? Tu bomo beritahu, dia tunjuk keluar gambar ni. Macam mana dia boleh buat tuan-tuan? Keluar dalam air, keluar gambar. Masuk dalam air, tarik, keluar gambar. Subhanallah. Hebat. Patut jadi ketua polis. Bila orang hilang kena bunuh, budak hilang kena colek, jumpa dia keluar tuan-tuan. Patut dilantik dia jadi forensik ke apa, ke homicide ke apa, ke penjari dia. Bagi kat dia. Adakah manusia macam tu? Senang kerja polis tuan-tuan. Tak payah biasa. Hilang barang, kereta hilang, orang bunuh, jumpa dia. Jadi penasihat polis lah, senang. FBI pun panggil dia orang main. CIA panggil, FBI pun panggil. Itulah nama dia jin. Orang yang macam itu, dia terlibat dengan jin. Mungkin daripada 10 gambar, 2 yang betul, 8 salah. 8 itulah yang tuduh. 8 itulah yang akan mengantar orang, memfitnah orang. Jadi berhati-hati tentang sesuatu jin. Tuan-tuan pergi je, dosa. Bagi upah pun dosa.
Dah lah duit habis, upah bagi dekat dia pula, minyak kereta, minyak tol lagi apa semua bayar. Berdosa pula, syirik pula, tuduh orang pula. Banyaknya dosa. Dosa syirik satu, dosa percaya satu, dosa fitnah orang satu. Saya kata tu lagi, saya tanya dekat, saya kata tu lagi, kalau keluar gambar ni muka saya macam mana? Takkan Ustaz mencuri. Yalah, buat dia keluar macam mana? Tuan Haji nak kata apa? Dia boleh buat. Keluar-keluar apa muka? Masa dia kenal muka ni, tak kazim apa ni. Kita nak kata apa? Sebab tu kita tak boleh buat. Syaitan ni tuan-tuan, kerja dia nak bagi kita bergaduh. Sebab tu bila hilang barang, saya dah ajar daripada tuan-tuan, baca Yasin aja. Sampai ayat mubin, berhenti, niat. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada rezeki kereta aku jumpalah balik, ya Allah. Baca. Sambung lagi. Sampai ayat mubin, berhenti. Ya Allah, kereta aku hilang, ya Allah. Pulangkanlah balik kalau ada rezeki, ya Allah. Pulanglah balik, ya Allah. Kereta aku sayang. Tapi kalau tak dapat pulang pun tak apa lah, ya Allah. Gantilah kereta dia lebih baik daripada yang hilang. Isteri balik langsung tu, amin, ya Allah. Dan terus bagi jumpa lah, ya Allah. Dapatlah rasa kereta baru. Tuan-tuan hanya baca Yasin, berhenti pada mubin yang terdapat dalam surah Yasin. Buat ini elok. Ambil air semaya, menghadap kiblat. Minta betul-betul rantai kita ke, anak kita ke, lembu kita ke yang hilang. Tak payah tuan-tuan pergi jumpa mereka ni untuk cari siapa buat, siapa curi. Tak payah. Siapa yang buat kita sakit, siapa yang santau kita. Tak payah. Ustaz, macam mana kalau saya dah buat taubat? Jangan tuduh-tuduh orang. Tapi Ustaz, kalau gambar tu betul lah Ustaz, kebetulan saya dengar cerita bumbung putus step. Ada 4 budak universiti duk hilang barang di asrama mereka. Jadi mereka duk bengang duk hilang barang. 4 budak ni pergi menghadap. Bila pergi menghadap dia, keluar gambar tu salah seorang daripada 4 budak universiti. Ni muka nak dia tak. Apa orang aku orang tu? Sama-sama depa bergaduh pula tu. Ini pun satu hal. Kerja jin, kerja setan nak bagi kita bergaduh. Tuan-tuan faham yang tu ya. Tapi Ustaz faham tak Ustaz? Yang dia buat tu betul kan? Daripada 10 yang dia cakap, 9 betul. 1 ni salah. Disebabkan 9 betul, kita percayalah yang 1. Boleh faham? Kita datang jumpa dia, tanya dia, siapa buat kita? Dia akan beritahu, dia tengoklah mangkuk, dia tengoklah ayun, macam-macam lah dia tengok. 10 benda dia beritahu. 9 betul. 9 yang betul, memang kita dah percayalah. Kita dah sampai satu tahap, betul cakap tu bohong. Yang nombor 10 tu yang dia bohong. Contohnya apa? Dia tengok dalam mangkuk, dia tengok dalam kemian. Selalu tengok dalam mangkuk, bubur limau potong dengan kerijau. Limau tenggelam, limau hanyut ke tepi, limau hanyut ke tengah, semua ada makna. Limau ke tengah dah teruk, limau tenggelam dah teruk, limau timbul main ke tepi, sihat. Boleh sihat. Memang dia akan bagi percaya dulu bila tuan-tuan potong limau tu, tak masuk dalam mangkuk. Wish. Lawat ni. Jadi kita ni hak dengar ni pun suami kita, isteri kita. Oh abang, dia sampai tak masuk dalam, dia tolak pula ni. Padahal dia terpotong kuat, memang melepak lah limau ni. Saya tak cakap dia nak cah. Dia nak cah. Satu lagi cara dia nak cah tu, dia kata apa? Dia kata, ni teruk lah ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Patut dah mati lah ni. Nampak? Itu pun satu bentuk dia nak bagi kita taksub. Kalau ikut-ikut ni memang mati ni. Macam mana boleh hidup lagi ni? Allah sayang lagi ni. Dengar-dengar tu asal kembang dada. Okey, itu satu. Dia pun ambil itu dan bohong, dia bohong lah. Kalau dia menurut, dia guna atak, dia guna kemian. Yang tu dia menurut. Bila dia menurut, dia akan bercakap, rumah kamu duduk di simpang 3. Betul?
Depan rumah kamu ada pokok kelapa pandan, betul? Belakang kamu rumah kosong, betul? Sebelum mai sini dah berubat tempat lain dah kan, betul? Anak kamu teriak malam-malam menangis, bukan? Betul? Jiran sebelah kamu ni rumah dia banyak pokok pelau, kan? Betul? Hai, semua dah betul. Semua dah betul. Rupa depan hujung setiap malam bunyi ayam salah, bukan? Betul? Rumah kamu ada gantung tangkai, bukan? Betul? 9 benda betul. Takkan tak percaya lagi? Betul ya bang. Macam mana dia? Tak apa, dia tak kenal kita pun. Dia tak tahu. Yang pergi cek itu ialah jin. Jin pergi dan jin balik. Bagi alamat je. Nama apa? Zeon. Binti Meon. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di AU4. Oh. Dia orang hampir tengok di AU4. Lagi main report balik. Tu yang boleh report ke? Jin beritahu. Yang ke-10 dia bohong. Yang buat pun bukan orang lain. Orang dekat rumah juga. Takkan tak percaya lagi. Yang buat kamu bukan orang lain. Orang dekat-dekat rumah juga. Orang dia macam mana untukmu? Orang dia tinggi-tinggi, hitam, gelap-gelap. Badan tegak. Oh, dah agak lah. Nampak. Isteri pun cek orang suami. Kata dah abang, itulah abang tak percaya. Abang tak percaya saja boleh tuduh. Lepas ni percaya lah. Percaya lah. Itulah dia tuan-tuan, kerja jin. Dia balik besok paginya, dia datang ke surau. Subuh semayang. Sambil turun tangga, dia duduk menyembah dengan kita. Semalam pergi menengok kat si cantik tengok. Tengok apa? Dia pula duduk sakit. Tak tahu tak siapa buat. Siapa? Yang tu. Yang tinggi-tinggi besar hitam. Loh. Hak duduk main mengaji tu. Yang tu. Dalam duduk mengaji pun boleh buat lagi tu. Tuan-tuan percaya dengan tuan-tuan pun termasuk 18 golongan. Bukan tuan-tuan pergi mengadap, bukan tuan-tuan pergi beli kemian, bukan tuan-tuan pergi mengadap tengok dia menurun, dia tengok dalam mangkuk potong buah 5. Tuan-tuan duduk di rumah tengok teflon lagi. Tapi besok selepas subuh tuan-tuan datang, lah tak sangka lah. Tu yang kata duk mengaji pun boleh buat lagu tu ni. Apa punya hati manusia ni. Tuan-tuan percaya dengan apa yang dia cakap, tuan-tuan juga termasuk dalam 18 golongan ini. Baik, yang ketiga, Al-Musawwir, iaitu orang yang mengerjakan sesuatu rupa daripada binatang. Yang ketiga, yang amalannya ditolak jika pekerjaannya ialah merupakan sesuatu rupa daripada binatang. Apa dia? Ni, dia ambil batu, dia ukir. Pekerjaannya ialah pengukir. Ukir binatang, ukir gambar orang. Dia buka satu syarikat, dia ambil ukir kuda putih. Dia letak dekat toko Hindu. Syarikat dia ialah ukir burung. Syarikat dia ialah ambil syarikat mengukir manusia yang hidup. Walaupun yang dia ukir tiada bandingan sekalipun. Macam kuda yang bersayap. Apa maksud kuda bersayap? Mana ada kuda bersayap? Mana ada kuda bersayap? Dia lukis kuda bersayap pun berdosa. Maksudnya apa? Dia lukis satu benda yang tak ada dalam muka bumi ni. Dia ukir jadi benda lain. Seperti dia lukis jadi transformer ke. Dia ukir jadi kepala orang, badan manusia, badan ekor binatang, badan boya, kepala manusia, tangan-tangan lipat, badan manusia, ekor rimau. Apa binatang tu tak tahu. Dia lukis sebagai satu seni. Dia dikira sebagai musawwir. Hukumnya adalah haram di dalam agama. Dia jaga-jaga tuan-tuan yang kerja bahagian pengukiran, seni, artifak dan sebagainya. Tolong jaga-jaga lah benda. Ustaz, kalau saya kerja di celah anak patung macam mana Ustaz? Tengok pula lah anak patung tu dimain oleh siapa, dibeli oleh siapa. Kalau tuan-tuan kerja di celah anak patung, yang membuatkan patung-patung dipermain oleh budak-budak, maka hukumnya adalah harus dan halal. Tapi kalau patung itu besar, patung itu pula dimain oleh orang budak-budak besar, maka itu haram lah juga pekerjaan tuan-tuan. Ustaz, di rumah saya ada patung Ustaz. Ada patung ukir-ukir Ustaz, kepala rimau Ustaz. Betul-betul tak di atas tangga nak naik tingkat atas Ustaz. Rosak lah.
Walaupun kepala rimau sekalipun. Tinggal kepala dia saja, tak payahlah. Nak letak di ruang taman tak apa. Patung-patung macam itu, kalau tuan-tuan letak dalam rumah, malaikat tak masuk, haram dimasukkan dalam rumah. Tetapi kalau patung bangau, patung burung, tuan-tuan ada taman di luar. Ada seni taman landscape apa-apa di luar tu, seni taman adalah kolam sikit, air pancuk sikit, ikan kap 2-3 ekor duduk belah, ada burung 2-3 ekor patung. Maka hukumnya harus diletakkan di luar rumah, sebab patung itu tidak dihormati. Patung yang dilarang dibawa masuk dalam rumah ialah patung yang dihormati. Kena duk lap, kena duk polis, kena duk bersih seminggu sekali. Yang ni yang hak Nabi tak bagi. Tapi patung hak di luar tu dia tak dihormati. Hujan kah, petir kah, berkarat kah, berkulat kah, mampu dengan hang lah. Kita bukan jaga setiap hari. Yang Nabi tak bagi masuk dalam rumah patung yang dihormati. Tuan-tuan jaga-jagalah yang berminat seni kaca, seni arca, seni kristal. Dari kristal burung kecil-kecil bubuh atas almari, bubuh dalam almari perhiasan. Memang cantik pun. Ya. Apa teddy bear? Lepas ni teddy bear pula. Ni terdapat patung. Jadi tuan-tuan, jadi patung hak kecil-kecil tu, yang burung angsa, flamingo, apa bala hak dalam rumah tak mau. Dia letak di luar. Ustaz sayang Ustaz, mahal beli. Siapa mau beli? Tak dulu tak tahu. Ni dah bagi tahu. Tak sayang Ustaz. Benda haram tak payah sayang. Benda haram tak payah sayang. Habis tu apa nak buat Ustaz? Dia bagi kat orang lain. Bagi orang kapiak ke apa ke, dia bagi dia. Ustaz boleh saya tak kat luar rumah. Saya tak di luar rumah. Ada taman ke, ada berenda ke, tak di luar tu. Ada apa, wakaf ke di luar tu, ada gondola ke apa, kita tak gondola tu tak apa. Jangan buat masuk dalam rumah. Baik, masalah tadi adik kita tanya teddy bear macam mana Ustaz? Teddy bear tadi hendaklah bermainkan oleh anak-anak yang belum cukup umur. Kalau anak sudah cukup umur, walaupun dia main teddy bear tu, tidak dibenarkan syarak. Anak darah tuan-tuan, dia kata 4 lah. Besar gajah lah pun, nikah beranak lah. Tidur, duk petuk, duk peluk patung gafil. Tak boleh tak? Gafil tak, teddy bear tak, nak dipeluk oleh anak-anak yang belum cukup umur. Yang mana dah cukup umur, maka tiada harus lagi bermain anak-anak patung itu. Yang tu dilarang. Ini bukan anak Ustaz, ni isteri saya Ustaz. Malam dia bukan peluk saya, dia peluk teddy bear Ustaz. Kalau gitu, abang kena pakai patung teddy bear lah. Susahlah peluk teddy bear tu, silah peluk sama Allah. Kadang-kadang kita tabiat macam itu. Tabiat kita tak gantung dalam rumah, kita gantung dalam kereta. Tu. Atas dashboard tu penuh. Penuh dengan footballer ni, player. Ronaldo lah, Robinho lah, Borban. Semua abuk. Alik Jamluk semua begitu juga. Patung dia gede-gede. Bila break dia tu gede-gede. Lepas ni tuan dia buat. Tak ada barakah dalam kereta tu. Yang dia pelekat dekat cermin belakang. Patung beruk. Ada tak teddy bear hak beruk punya ni? Hak beruk punya. Bila kita break dia tengok kita lagi tu. Abang tengok beruk tu, tengok abang. Jadi contoh yang mana duk gantung gambar beruk dalam kereta tu buang. Kita tak mau jadi macam. Pergi gantung dengan ayat Quran ke, ayat kursi ke kat cermin tu lagi faedah. Tak boleh iklankan, sudah tak anda bersolat, sudah tak anda menutup aurat, bubuh masih lagi bagus. Tak payahlah nak bubuh universiti ke apa ke, tak payahlah. Ada tengah macam bubuh pula, sekolah atap aja. Tak payah. Satu-satu iklan tuan-tuan, kita kena jualkan Islam ni, buat pengiklanan. Cari jalan, apa benda yang patut bubuh di kereta kita. Sebut Islam dah. Sudahkah anda menuntut ilmu? Sudahkah anda bersolat? Sudahkah anda berzakat? Jadilah. Sudahkah anda bersiap menghadapi kematian? Jadilah. Buh gambar yang elok-elok dekat cermin kereta, dekat tempat isi minyak. Setengah orang dekat tempat isi minyak tu, tempat penutup isi minyak, isi bubuh gambar orang kencing pun tak. Tak senonoh punya gambar. Ini kita tak mau gambar-gambar macam itu. Kita nak supaya orang faham Islam.
Sekurang-kurangnya bila orang tengok kereta kita, orang baca sesuatu di kereta kita, orang boleh dan orang tak pada Islam. Jadi bab masalah patung ni, masalah anak patung ni, saya minta pada tuan-tuan, adik-adik yang dah cukup umur, buanglah patung-patung tu. Pergi bagi baby yang kecil-kecil yang belum cukup umur. Jangan simpan lagi, barakah hilang, rahmat hilang, malaikat tak masuk. Ya, sekarang ni kita ada jual rimau, singa atas bumbung kereta. Duduk tepi jalan, dia pasang 4 ekor rimau. Kita ingat rimau semua, terkejut kita. Rupanya patung. Dia beli 2-3 dia letak dalam ruang tamu, tak payah lah tuan-tuan. Nah, benda tu tak payah. Silah jual benda yang berfaedah lagi. Baik, yang keempat. Yang keempat, mudminul khamrin. Iaitu orang yang mengekalkan minum arak. Mengekalkan minum arak dan dihubungkan pula dengan dia sekalian yang memabukkan, maka itu adalah haram, lagi dosa yang besar, tiada diampunkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Yang keempatnya ialah peminum arak yang mengekalkan arak dan sesuatu yang memabukkan. Apa dia tak yang memabukkan? Dadah, ekstasi, syabu, heroin. Itu semua adalah benda-benda yang seumpama dengan arak. Benda macam tu tuan-tuan, nak selesai senang. Nak selesaikan senang. Ya tuan-tuan, sebab 80 kali selesai. Kita nak buat dadah sifat 2015, dadah yang nak dicipta, tak apa pula kita pun tak tahu. Dulu kita pernah dengar. Yang kita dengar dulu ganja. Di Ipoh tu nasi ganja. Laku Yamat, nama dia nasi ganja. Yang dulu kita kenal ganja, ketum. Lah, lepas ketum ganja, heroin, morfin. Lah mana ada heroin lah. Tinggal heroin dengan heroin filem je lagi. Morfin, lah morfin pun tak jumpa. Semua sekarang ais, syabu. Dulu kita tak pernah dengar. Sekarang dah main hak baru pula, heroin pula. Heroin 5. Lepas ni, heroin 10 pula kot. Sementara kita nak tunggu 2015, sifat dadah. Tak berapa jenis dadah pula mereka ciptakan. Dalam Islam senang je nak hapuskan dadah. Siapa yang isap dadah? 80 kali sebatas. Selesai soalan. Macam orang minum arak. Mula-mula sebab 20. Minum lagi 40. Minum lagi 60. Minum lagi berderak 80. Begitulah dengan pengisap dadah. Sekali kena tangkap 20. Kali kedua kena tangkap 40. Kali ketiga 60. Kali keempat 80. Kalau dah 80 pun dia isap lagi tak pancung dia. Tak ada siapa lagi nak jual dadah. Tak ada siapa lagi nak isap dadah. Selamat pun. Sekarang orang memang sengaja isap dadah sebab nak dapat makan free. Sengaja dia isap dadah sebab nak duduk dalam tempat yang sentiasa dijaga. Kalau tuan-tuan duduk dalam pusat serenti, seronok. Pergi klinik pun free. Arti ayam tak payah bayar. Sebab tu semakin banyak orang yang isap dadah. Balik kepada asal. Serupa itulah dengan ta'un. Baru ni ada satu jurucakap Persatuan Pengguna di Malaysia. Dia petikai kenapa kita tak boleh settle masalah denggi. Keluar dalam berita. Kalau kita lawan dengan benda lain, tak apa, kita menang, kita boleh kalau kita kalah pun kita tak heran. Kalau kita lawan dengan pengedar dadah, kita berterus dadah, kita buat macam ni, pengedar dadah buat macam ni, kita buat macam ni, pengedar dadah buat macam ni. Memang kita menghadapi masalah sebab pengedar dadah ada akal. Tapi yang saya mempersoalkan sekarang katanya, bila kita lawan dengan nyamuk, kenapa nyamuk yang tak boleh cakap pun tak boleh kita lawan? Sian dekat setiausaha Persatuan Pengguna. Dia kata, kenapa kita berlawan dengan nyamuk yang tak ada akal, kita boleh kalah? Denggi mati dah 57 orang setakat tahun ini. Kenapa kita tak boleh lawan? Jawapan dia senang. Denggi itu adalah satu balak daripada Allah. Kenapa balak daripada Allah? Kerana maksiat banyak. Nak menyelesaikan masalah denggi, tutup segala maksiat. Habis. Bukankah Allah dah sebut dalam Quran? Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu nak menakkan kamu. Kalau kamu bantah Allah,
kami hantar nyamuk atau benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, kalau kamu lawan Allah, bantah Allah, langgar perintah Allah, aku hantar pada nyamuk, aku bagi pada kamu binatang lebih kecil daripada nyamuk. Sebab tu tuan-tuan, dengan nyamuk mana boleh kita menang? Mana boleh menang dengan nyamuk? Daripada tiruk jadi malaria, daripada denggi, daripada Aedes jadi denggi, daripada nyamuk cikgunya jadi cikungunya. Tak habis-habis lagi. Kita hari ini H1N1 27 kes. Tak mati lagi pun, belum mati. Semua babi di Malaysia ni tak mati lagi. Tetapi denggi sudah mati 57 orang setakat bulan 6 ni. 56 maknanya majoriti 9 orang sebulan mati. Mana lebih bahaya, H1N1 atau denggi? Denggi sudah mati 56 orang. Majoriti puratanya ialah 9 orang sebulan mati. Tetapi H1N1 belum mati seorang pun. Kenapa yang kita takut sangat pada H1N1? Kenapa tak takut pada denggi? Patut kita kena lebih jaga pada denggi sebab dia dah membunuh orang. H1N1 belum membunuh di Malaysia. Dia baru bunuh seorang di London dan di Amerika Selatan dan Amerika Syarikat. Negara Asia tak ada yang mati lagi pun. Kenapa kita tak boleh lawan dengan denggi? Sebab denggi itu Allah yang bagi. Sebab apa Allah bagi? Sebab maksiat yang kita buat sudah sampai pada satu tahap melampau-lampau sungguh. Dengan pakaian yang melampau, dengan perzinaan yang melampau, dengan segala bentuk arak yang melampau, memang layak. Nak bendung denggi, senang aja. Tutup segala pusat hiburan. Tutup benda-benda yang membawa kepada benda yang haram. Baru boleh kita bercakap, membanteras denggi dan sebagainya. Dan yang keenam, al-walidain, iaitu orang yang derhakakan dua mak bapak atau salah seorang daripada keduanya. Amalan yang tidak diterima, dosa yang tidak diampun melainkan dengan taubat nasuha, ialah yang keenam, yang kelima, yang keenam, orang yang derhaka pada dua ibu bapa. Ni dia. Yang inilah yang banyak berlaku ni tuan-tuan. Hari ni anak-anak bila kita hantar sekolah, dia lari daripada sekolah. Mak suruh mengaji, anak lari balik rumah, tak mau mengaji. Sebab apa tak mau mengaji? Tak minat. Suruh hafal Quran, tak minat. Dia nak duduk di rumah, boleh tengok Doraemon, Digimon, Tikimon, semua dia nak tengok Moon. Dia tak mau mengaji Quran. Tu tanda anak derhaka. Lu tak nikah ramai, tak minta izin mak bapak. Mak bantah, ayah tak bagi, dia peduli apa? Dia lari naik scrambler lari. Ikut motocross lari. Tinggal mak bapak tu. Dia peduli apa? Nanti beranak 3-4 barulah dia balik cari mak bapak dia. Masa menikah, masa nak lari ikut boyfriend, tak fikir susah senang. Bila dah susah, baru teringat mak bapak. Masa tu teringat nak bahagia dengan boyfriend. Lawan mak bapak. Yang banyak berlaku sekarang, lawan mak bapak dalam bentuk nak menikah dengan mak yang tak reda, bapak tak bagi. Dia kata bukan mak nak nikah, bukan bapak nak nikah, saya. Kami bercinta mak. Saya yakin dia boleh jaga saya. Jaga, lalah jual dia pelacok, ada buka. Bila sakit, bila susah, cari mak bapak. Banyak lagi kes anak-anak yang lawan mak bapak, tak nak bela mak bapak. Tak nak bela. Bila dia dah hidup mewah, dia hidup senang, dia hantar mak dia rumah orang tua. Dia hantar rumah mak dia pusat-pusat jagaan orang tua, dia hantar pondok-pondok. Pondok saya pun dia pun hantar. Mak ada anak, tapi anak tak nak bela. Saya tak mau terima, saya bukan rumah kebajikan. Saya bukan rumah kebajikan. Saya tanya pada dia, mak boleh masak? Mak boleh pergi jalan, pergi pasar? Mak boleh jalan, pergi masjid? Tak boleh, tak larat dalam uzak. Itu siapa nak bela ni? Takkan saya nak pergi market belikan kat dia pun. Saya punya kerja lain ni. Balik saya tak mau. Tak mau bela mak tu tadi. Pelik pun. Apa jenis manusia ni? Ada juga yang telefon saya, dia kata, Ustaz, saya memang tak boleh bela mak saya, Ustaz. Mak saya ni tak tahulah. Malam-malam melompat boleh. Malam-malam jadi kuat. Malam-malam jadi nak keluar rumah, terajar orang umur 90 lebih.
Makan kuat. Jenis tu pula lemuk tu pun. Makan malam-malam kuat. Tak tidur. Badan kurus kering. Duduk tak kata tengok mata cengkung. Tengok orang. Anak cucu semua lari Ustaz. Tu macam mana dia nak bela mak saya Ustaz? Siang buat apa? Siang tidur. Malam jaga. Oh itu polis sentri orang tu jaga. Siang tidur. Malam jaga. Yang tu pun ada juga tuan-tuan. Sabarlah orang kata ada mak kita. Ya, mak kita macam itu kena sabar. Saya dalam bulan lepas ada 2 kes. Dalam bulan ni ada 2 kes. Ya, anak-anak dia, mak dia nak serah kerongsang baju kebaya lama. Mak nak bagi. Dia kata ambil lah ni mak nak bagi kat hang. Apa benda ni mak? Ini nanti kalau dia datang pada kamu terima je lah. Rupanya mak dia pakai susu. Mak dia membela. Dia pun salah juga. Jadi tuan-tuan yang mana ada masalah membelah, masalah mati, tak boleh nak mati, susah nak mati, umur 90 tahun, malam-malam boleh bangun, makan nasi 3-4 pinggan habis, badan busuk, sudah berdene habis dah belakang. Kadang-kadang tuan-tuan, kulit di belakang ni lay lah. Pasal duduk tidur atas tilam tu lama. Bila kita angkat dia tu, kulit tu dah tak melekat dengan badan. Bau dia tu cerita. Malam makan lagi, buat makan. Ui. Dia pegang tangan ni tak lepas tuan-tuan. Kita berpegang macam pak dia pegang tangan kita. Ui, tak lepas kurung-kurung dia pun. Ni nama dia gangguan takar. Gangguan membelah. Jadi saya yang mana ada sini, saya bagi tua kepada tuan-tuan, cari 17 kolam masjid, bagi mandi, bagi minum. Tak payahlah nak buka bumbung. Nak buka bumbung apa rumah flat. Nak ada bumbung. Rumah kondominium flat nak tembuk bini orang, marah orang lagi. Dia cukuplah tuan-tuan bagi mandi 17 kolam masjid, bagi percaya sini. Itu saja. Saya buat deposition tahun lepas. Dia nak tak mau mati juga. Kuat yang amat. Ni, pegang tangan. Siang tak boleh buat apa. Malam boleh duduk cukup lagu tu. Ambil 17 kolam air masjid. Ambil satu botol, campur sekali. Baca Yasin. Bagi dia mandi, bagi dia minum. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Baik. Yang ketujuh, syahir. Yang ketujuh, orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripada pekerjaan yang menyalahi adat, seperti balik mata. Balik mata ni maknanya silap mata. Dan demikian lagi dan lain-lainnya, maka iaitu haram lagi dosa besar. Apa dia sihir? Sihir ialah sesuatu amalan yang menyalahi adat. Sesuatu amalan yang menyalahi adat. Seperti permainan silap mata. Permainan silap mata taklah sihir kalau permainan itu sekadar silap mata. Belon. Dia bubuh gam. Kemudian dia cocok dengan besi jarum. Belon tak pecah. Itu bukan sihir. Itu permainan silap mata. Itu tak apa. Yang itu tak apa main dentruk tangan-tangan dia pandai-pandai tipu orang. Dentruk bertukar dan sebagainya. Itu nama dia silap mata. Tetapi kalau silap mata itu ada unsur-unsur lain, dia jadi haram. Seperti boleh melintasi tembok besar Cina. Ada bantuan jin. Ada bantuan setan. Maka dia dipanggil sebagai sihir. Walaupun pada asalnya ialah silap mata. Tetapi dia tetap dikira sebagai sihir apabila ada unsur-unsur mentera. Ada unsur-unsur jin di dalam permainan silap mata itu. Yang kedua, bentuk sihir yang kedua ialah yang saya katakan tadi, adanya perantaraan jin di dalam mengerjakan sihir. Seperti pukau. Pukau ni confirm jin. Apa dia cara pukau? Yang pertama sekali, cara pukau ialah dengan mata. Karena itu kalau tuan-tuan tak biasa dengan seseorang, dia tanya jalan, dia buat-buat nak berbual, dia cari jalan macam mana nak menyembang dengan kita, dia mari ke rumah kita, orang yang kita tak kenal, buat-buat tanya lorong, buat-buat tanya taman. Tolong jangan pandang mata dia.
Jangan pandang mata. Kebanyakan sihir pukau, dia datang daripada mata. Namanya ialah panah Arjuna. Untuk mengelakkan sihir pukau, tuan-tuan kena baca doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli 'ainin lammah. Boleh? Lagi sekali dia baca. Ikut dia baca. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli 'ainin lammah. Ramai dapat ni. Jadi insya-Allah boleh hafal. Ini untuk mengelakkan sihir. Jaga-jagalah makcik-makcik. Saya banyak kes dapat dalam bulan ni saja. 2 perempuan, satu bertudung, satu perempuan muda rambut perak, datang ke rumah satu makcik, minta konon-konon nak sewa rumah. Makcik ni pun panggil lah, membang jamu biskut Mary, teh kosong, teh kosong jamu. Dalam duk nyemah-nyemah makcik ni pergi ke dapur, yang perempuan bertudung ni pun ikut sekali pergi ke dapur. Yang perempuan rambut perang tadi selongkar barang. Kipas angin duduk tu pun lebuh curi. Perempuan ni mai jumpa saya, Ustaz. Makcik ni Ustaz dah lah dapat duit kebajikan gratis setengah pun dia cari suruh hati Ustaz. Yang makcik tak tahu. Kesian dia tengok pun kesian makcik. Dia kata nak sewa rumah tu makcik memang dia rupa anak dia tu dia kita hati tak ada. La ilaha illallah. Itu satu kes tu, ada satu tempat tu 243 ni. Dia baru dapat duit orang beli tanah dia buat jalan. Orang susah dapat duit sebab tanah 250,000. Seronoklah tuan simpan dalam tabung haji. Mai 3 orang, 5 orang. Nyembang dia boleh ambil buku tabung haji, pergi buat keluar 243,000. Bagi buta. Balik rumah baru dia menung. Tadi abang pergi mana? Abang pergi tabung haji, pergi buat keluar duit, bulan menega apa lah. Isteri dia tak. Pergi buka tabung haji punya buku, memang tak ada. Tak tahu macam mana boleh dia bagi 200,000. Dia main jumpa saya, semaya hajat. Minta boleh tak dapat tangkap ke, dapat apa ke. Bila dia tu haji? Bulan lepas. Bulan lepas duit tu habis lah. Dia judi kat Danok tu tak ada malah. Ya tuan-tuan. Sebab itu saya tadi, pukau ni dia mari dengan mata. Sebab tu kadang-kadang dia mari dengan tepuk. Dia tepuk belakang. Tuan-tuan jadi bodoh. Ikut cakap dia. Jadi bila tuan-tuan jumpa orang yang jarang, tak kenal, tak apa, berduk ramah semacam, tolong jangan tengok mata dia dan tolong baca doa yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, sihir pengasih. Sihir yang ketiga jenis pengasih. Jenis pengasih ni tuan-tuan, dia boleh datang daripada ludah. Dia boleh datang daripada makan. Dia boleh datang daripada gambar. Daripada gambar tu dia boleh puja tuan-tuan. Sampai tuan-tuan kasih kepada dia. Dan sihir pengasih ini boleh datang daripada air mayat. Boleh datang daripada abu mayat. Boleh datang daripada minyak mayat. Bagi orang yang mengamalkan minyak pengasih, minyak siuyung, kalau dia calik pada satu perempuan, dia calik pada satu perempuan, perempuan tu akan ingat pada dia. Laki-laki tu ingat pada dia. Kalau ada perempuan calik pada laki-laki, akhirnya kahwin. Bila kahwin tuan-tuan, dia menggunakan kaedah sihir. Tuan-tuan akan tengok kesan dia kepada anak-anak. Anak dia jadi degil, anak dia jadi melawan, anak dia jadi tak mau sembahyang, tak mau apa. Sebab dia mengamalkan sihir pengasih. Kalau tuan-tuan pakai susuk, pakai pengasih, anak tuan-tuan cuba cek, mesti ada masalah. Saya gunakan perkataan mesti tu. Cuba cek balik.
Yang mana anak degil, anak melawan, anak macam-macam masalah, kita tak kuat, patut anak yang besar tolong kita, duk menyusah kita balik. Cuba cek tengok, ada tak pakai susu? Ada tak pakai minyak pengasih? Ada tak pakai mentera dalam nak tackle isteri kita atau nak tackle suami kita? Kalau kata takdir, suami isteri yang menggunakan pengasih tadi bercerai, kalau isteri yang kena carik dengan minyak pengasih, kebiasaannya isteri ini tidak akan berkahwin, tutup pintu hati untuk laki-laki lain dan tidak mau berkahwin sampai bila-bila. Melainkan dibuka balik ilmu pengasih yang dikenakan kepadanya. Ini bahaya ilmu pengasih. Kadang-kadang jin yang duduk pada isteri kita, yang duduk pada wajah kita, sampai isteri kita suka, sampai suami kita suka dengan kita, jin itulah yang mengambil kesempatan daripada kita. Selalunya kalau dia kena sihir dengan pukau, orang macam ini akan dilebam-lebamkan di badannya. Kita boleh cek kepada pahanya, boleh tengok pada betisnya. Kebanyakan orang yang kena sihir pukau, sihir pengasih, kebanyakan badan dia lebam-lebam dan sebagainya. Sampai dah kahwin anak dua pun masih ada lagi kerana gangguan daripada jin yang disalib pada badan dia. Termasuklah juga pukau daripada segi pelaris, ya, daripada segi pelaris. Pukau sihir daripada segi pelaris, sihir dalam bentuk menghilangkan orang, ramai daripada kedai sampai tak ada orang. Sihir boleh menjadikan orang sakit, jadi kita sebut sebagai santau. Sihir boleh menjadikan makanan di kedai orang daripada kari dal menjadi dalca, menjadi ulat. Kedai roti canai di Johor, saya pergi ceramah di Johor, sehari dia boleh habis 300-400 keping sehari roti. Tapi dia kata ustaz sekarang 30 pun susah. Dia kata bila cedok kari dalca, dal, kacang dal dia tu jadi ulat. Mati dah pun tuan-tuan, hamba Allah. Mati dah pun. Saya pergi kedai dia, memang tak nampak tuan-tuan. Orang nampak macam kedai dia tutup, padahal buka. Ini semua dia sebagai sihir. Doktor pun kena sihir. Satu doktor tak boleh injek, tak boleh menulis dan tak boleh sunat. Nak sunat ke orang pun tak boleh. Tangan kata-kata pergi saraf, buat saraf, cek saraf, doktor saraf kata sihat, tapi tak tahu kenapa tangan menggeletar. Ada sihir yang doktor, saya jumpa satu doktor, tak boleh masuk dalam klinik dia. Asal nak masuk nak marah, asal nak marah masuk. Dengan pesakit pun dia marah jadi. Yang ni bentuk-bentuk sihir. Sebab itu tuan-tuan, amalkan beberapa doa untuk mengelakkan sihir. Yang pertama, 3 kul sebelum tuan-tuan tidur. Yang kedua, tiap-tiap kali sembahyang tuan-tuan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Dapat ni? Lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Lepas tiap kali sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang, tuan-tuan berdiri tegak menghadap kiblat, habis wuduk nak sembahyang ni, sebelum salir doa ini, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Waw, nun, fa, kha, ha. Boleh? Besoklah saya tulis dekat Ustaz Zuhair. Besok tuan-tuan boleh ambil. Kita putus step, kita Ustaz Zuhair putus step malam ni. Besok pagi kita putus step. Kuliah doa kita besok pagi kita edarkan. Tolong amalkan. Ini doa untuk mengelakkan sihir. Dan selalunya sihir berlaku ialah ketika kita tidur. Kebanyakan begitu. Sebab tu Nabi baca doa sebelum tidur. Dan sebelum tidur ataupun lepas sembahyang, saya minta tuan-tuan tolong baca doa surah Hud ayat 56. Habis. Surah Hud ayat 56. Allahumma
inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah Hud ayat 56. Habis. Bulan depan kita akan sambung bomo. Jadi bulan depan tajuk bomo ni dia seorang aja. Yang ke-8 kahin, dia seorang aja. Panjang huraiannya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada malam ini 7 benda yang menjadikan amalan kita ditolak, kita tolong hindarkan. Dan yang ke-8 bulan depan adalah sangat penting. Kerana hari ini model macam mana pun, canggih macam mana pun, khidmat kahit masih diperlukan. Orang hilang di sungai, kena telan boya pun kita panggil mereka. Orang masuk hantu pun kita panggil mereka. Asrama masuk hantu pun kita panggil mereka ni. Jadi siapa yang boleh dipanggil dan siapa yang boleh, kalau boleh jangan dipanggil. Baik, habis. Ada soalan setakat? Ya, pendidiknya macam mana? Tangkal, cincin. Baik, tangkal-tangkal cincin itu dipanggil sebagai ta'lik. Hukumnya tak boleh. Cincin ke, rantai ke, benang hitam ke, tak boleh. Hukumnya syirik pada Allah. Okey, tak boleh. Kadang-kadang dia bagi benang hitam, tak di sini, tak di pinggang, tak di badan, ataupun nak mengelakkan kantau, dia bagi cincin. Maka kita bergantung pada cincin, konon-kononnya tak sakit. Itu namanya syirik pada Allah. Ada lagi? Habis ya? Baik, kalau ada soal pun besok pagilah kita sambung lagi, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya telah pun siapkan satu CD doa yang terbaru yang bertajuk doa-doa mustajab. Dia di bawah tu dalam 100 keping dia yang saya bawa. Jadi doa-doa mustajab ni adalah yang terbaru minggu ni baru siap. Tuan-tuan boleh ambil untuk penerang hati, untuk lupa, pelembut hati, marah, panas barat dan menghentikan tabiat jahat budak-budak anak-anak. Ini tuan-tuan boleh ambil di bawah ya. Yang kedua, pada 28 hari bulan ni di sekolah saya akan menganjurkan ulang tahun yang ketiga, sambutan ulang tahun ketiga sekolah Al-Barakah. Dan saya jemput tuan-tuan pada yang Lapang pada 28 hari bulan 6 daripada jam 9 pagi sampai malam macam saya aktiviti ada. Jadi kalau tuan-tuan datang nak tidur sana, tolong telefon dulu untuk kita sediakan rumah asrama dan sebagainya. Kalau nak bermalam di sana, macam tahun lepas saya agak ada 10 orang ada tuan-tuan yang datang, satu keluarga datang duduk bermalam di sana. Sekarang rumah pondok dah siap 50 buah. Jadi kalau tuan nak rasa duduk di pondok, tolong hubungi awal ya. Saya jemput pada tuan-tuan yang jauh, kita bagi keutamaan untuk tinggal di rumah pondok. Kok nak rasa pondok, nak belajar di pondok semalam pun jadilah. Jadi saya jemput pada 28 hari bulan 6. Dan pada hari itu kita akan menyampaikan bantuan fakir miskin dan anak yatim lebih kurang 120 orang yang berdaftar dengan Al-Barakah. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan pada hari itu, nak tolong bagi sumbangan, saya sangat-sangat mengalu-alukan untuk tuan-tuan memberi sumbangan. Boleh serahkan kepada saya untuk saya serahkan pada 28 nanti. Sekadar itu saja. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ada jamuan kenduri di bawah. Ini permintaan untuk kita baca doa. Baik, besok pagi kuliah doa kita tajuknya Ibu Mertuaku ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'firuka wa nasta'udzuka adayalana wa imanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in ahfaytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amanika wa 'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anidin wa bi'ainin wa zibarin wa sharri kulli shay'in innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa afina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil 'ilm wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma a'in 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kebaikan, berikanlah keselamatan, keafiatan, dan diberikan keselamatan kepada yang mengadakan majlis sendiri pada malam ini. Dipeliharalah hartanya, keluarganya daripada segala fitnah dan maksiat. Mudah-mudahan diberikan hidayah dan kekal berada di dalam iman. Ya Allah, ya Rahman, kami bermohon padamu, ya Allah, teguhkanlah hati kami, berilah kekuatan kepada kami, ya Rahman, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kami pelajari dapat menguatkan iman kami dan menambahkan amalan kami sebagai persiapan untuk kami menghadapi kematian dan bertemu dengan Engkau, ya Allah, di hari kiamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.